Jam telah menunjukkan hampir tengah malam. Sekumpulan pelajar diarahkan untuk membentuk satu piramid manusia. Mereka menerima arahan dari pelajar senior, iaitu salah seorang dari mereka perlu memanjat piramid manusia tersebut dan menyentuh siling. Ketika arahan yang diterima dari senior itu dilakukan, malangnya piramid tersebut tidak stabil. Kesemua mereka jatuh ke lantai. Tiba-tiba salah seorang dari mereka telah mengalami sesak nafas. Apa yang terjadi sebenarnya? Seorang pelajar tingkatan 4 iaitu Mangsa bersama rakan-rakannya bersetuju apabila mereka diarahkan oleh pelajar senior supaya membina satu piramid manusia di mana orang yang paling atas perlu menyentuh siling bilik. Mereka semua bersetuju kerana bagi mereka tiada masalah untuk membentuk piramid manusia jika masing-masing dapat memberikan kerjasama. Malangnya, piramid manusia yang dibina mereka itu tidak dapat bertahan dan ini telah mengakibatkan mereka semua terjatuh dan bertindih antara satu sama lain. Namun pelajar senior yang berada di dalam bilik tersebut tidak berpuas hati kerana piramid manusia yang dibina mereka menemui kegagalan. Ketika piramid manusia itu jatuh dan dalam keadaan kelam kabut tersebut, tiba-tiba kedengaran seseorang telah mencarut. Dari sebelah pihak Mangsa dan rakan-rakannya mengatakan pelajar senior yang berbuat demikian, manakala dari sebelah pihak pelajar senior pula mengatakan salah seorang dari rakan Mangsa yang sebenarnya mencarut. Mereka semua yang berada dalam bilik tersebut tidak dapat kepastian siapa yang menghemburkan kata-kata kotor tersebut kerana tiada seorang pun yang mengaku. Akibat dari perkara itu, Mangsa dan rakan-rakannya ditanya oleh pelajar senior dan dipaksa mengaku. Namun tiada seorang pun dari Mangsa dan rakan-rakannya yang mengaku menyebut perkataan lucah tersebut. Pelajar senior mula bengang dan akibatnya Mangsa dan rakan-rakannya dikenakan hukuman. Mangsa dan rakan-rakannya diarahkan pelajar senior supaya membuat satu posisi seakan-akan tekan tubi, tetapi tangan dan kaki menyentuh lantai, manakala badan pula diangkat atau dikatakan sebagai posisi tekan tubi tetapi dengan tangan dan kaki lurus dan bersama. Ketika mereka dalam posisi tersebut, pelajar senior kemudian mengambil tindakan menyepak di bahagian dada kesemua junior mereka. Ketika tiba giliran Mangsa, pelajar senior menyepak bahagian dada Mangsa dan kemudian Mangsa sempat berdiri dan berjalan tetapi hanya beberapa langkah sahaja. Ini kerana Mangsa gagal mengimbangi badan dan kemudian terjatuh dan kepalanya terhentak ke lantai sehingga tidak sedarkan diri. Mangsa kemudian dibawa dan segera diberikan rawatan kecemasan di Pusat Perubatan Angkatan Tentera PPAT, Kem Sungai Besi. Mangsa diberikan bantuan pernafasan kardiopulmonari CPR oleh doktor selama 50 minit tetapi gagal untuk diselamatkan. Mangsa disahkan meninggal dunia pada jam 1.20 pagi. Selepas gagal menyelamatkan Mangsa dan mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena, doktor kemudian mengambil tindakan membuat laporan polis mengenai kejadian itu di Balai Polis Sungai Besi pada jam 2 pagi. Setelah itu, Mangsa dibawa ke Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia PPUKM untuk dibedah siasat. Pakar patologi kemudian mengesahkan Mangsa mati disebabkan sakit jantung yang akut akibat oleh anomali pada salur darah koronari yang dikaitkan dengan trauma tumpul pada dada. Pihak polis kemudian menahan 5 orang pelajar senior tingkatan 5 bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu membunuh dengan niat yang membawa hukuman mati mandatori jika disabitkan kesalahan. Salah seorang pelajar senior yang tidak didedahkan namanya yang bertanggungjawab menendang Mangsa kemudian didakwa atas kesalahan menyebabkan kematian tanpa niat membunuh di bawah Seksyen 304(b) Kanun Keseksaan. Perlakuan ke atas Mangsa yang bernama Muhammad Naim Mustaqim, 16 tahun, telah dilakukan di dalam sebuah bilik di Maktab Tentera Diraja MTD Sungai Besi pada 23 Jun 2010. Muhammad Naim berasal dari Baling, Kedah. Perbicaraan kes didengar di hadapan magistrate. Mahkamah Magistrate kemudian memutuskan tertuduh dilepaskan dan dibebaskan tanpa perlu dipanggil untuk membela diri.
Ini bermaksud pihak pendakwaan gagal untuk membuktikan adanya kes prima facie terhadap tertuduh. Setelah keputusan dibuat di Mahkamah Magistrate, pendakwa raya iaitu Jabatan Peguam Negara kemudian membuat rayuan ke atas keputusan tersebut di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pendakwa raya berhujah tertuduh perlu bertanggungjawab atas kesalahan tersebut kerana tindakan tertuduh itu telah menyebabkan mangsa meninggal dunia. Malangnya, hujahan dari pendakwa raya itu telah ditolak hakim mahkamah. Ini kerana pendakwa raya gagal membuktikan niat dan status pengetahuan tertuduh bahawa tindakannya menendang si mati berkemungkinan boleh menyebabkan kematian. Mahkamah Tinggi bersetuju dengan hujahan peguam bela yang mengatakan sekiranya tindakan tertuduh itu boleh menyebabkan kematian, tertuduh tidak akan menghukum mangsa sedemikian rupa. Tertuduh mempunyai pengetahuan bahawa beberapa kemudaratan mungkin berlaku kepada si mati sehingga ke tahap beberapa bentuk kecederaan yang teruk boleh berlaku, tetapi kesalahan membunuh yang bersalah memerlukan pengetahuan bahawa kematian mungkin berlaku, merujuk kepada kes pendakwa raya lawan Mahfar bin Sairan. Di dalam kes ini, mahkamah menerima bukti yang mengatakan mangsa ditendang oleh tertuduh. Namun bukti perubatan mengatakan mangsa mengalami kecederaan pada sebelah kiri bahagian belakang badan, manakala saksi pula mengatakan tertuduh menendang mangsa di sebelah kanan belakang badan. Hakim kemudian memutuskan mahkamah tidak berpuas hati dengan hujahan pihak pendakwaan yang membuktikan tertuduh telah menyebabkan kecederaan tumpul pada paru-paru si mati dan kecederaan di belakang kirinya yang seterusnya telah menyebabkan serangan jantung kepada si mati. Pada April 2014, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan tertuduh dilepaskan dan dibebaskan dari tuduhan ke atas mangsa disebabkan pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie ke atas tertuduh. Menurut satu laporan akhbar pada 26 Jun 2010, ketika bapa Muhammad Naim mengucup jenazah arwah anaknya buat kali terakhir, dia mendapati ada kesan lebam di mata kanan arwah anaknya. Bapa mangsa juga meminta untuk memeriksa seluruh badan arwah, tetapi tidak dibenarkan wakil Angkatan Tentera Malaysia ATM yang hadir mengiringi jenazah pada ketika itu. Menurutnya, dia terpaksa akur dengan keputusan wakil ATM yang tidak membenarkannya memeriksa badan arwah anaknya itu. Mengikut prosedur yang diterangkan oleh wakil ATM itu, selepas jenazah sudah dikapankan, hanya bahagian muka sahaja yang boleh dibuka untuk tetapan kali terakhir. Bapa arwah juga mengatakan anaknya itu tidak menghidapi sebarang penyakit. Malah sejak menuntut di Maktab Tentera Diraja, anak sulungnya itu tidak menghadapi sebarang masalah kesihatan atau penyakit kronik. Menurut bapa mangsa, Muhammad Naim adalah anak harapan untuk membantu keluarganya pada masa hadapan. Menurut bapanya lagi, dia mengimpikan satu hari nanti anaknya Naim akan pulang ke rumah dengan berpakaian seragam seorang pegawai tentera dan berharap arwah akan membantu ibu bapa dan membantu adik-adik yang lain untuk berjaya sepertinya. Namun semua harapan dan impian ini telah hancur berkecai. Semoga arwah Muhammad Naim Mustaqim bin Muhammad Sabri dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang beriman.